boleh tanya apa soalan yang korang nak. And then kita orang ada sediakan homework, ada juga bagi nota. Especially kalau maths dengan admaths, tutor memang bagi nota. Jadi kalau korang nak salin nota, boleh je salin nota daripada group tu. Okay, so jom kita tengok rumus algebra, tapi yang ni yang paling asas. Okay, so kalau korang ingat lah, ini ialah syllabus form 2. Jadi kalau form 3 pun dah kena ingat lah, sebabnya dia akan guna pakai sampai form 5. So, contoh kat sini, ungkapkan A sebagai perkara rumus. Okay, korang kena tahu apa maksud perkara rumus. Okay, perkara rumus yang dia maksudkan dekat sini ialah dia nak jadikan perkara rumus tu sebagai tajuk. Okay, so kalau tajuk, contohlah dia kata ungkapkan A sebagai perkara rumus. Bermaksud dia nak tajuk dia ialah A. A sama dengan apa? A sahaja diam-diam dekat sebelah kiri. Yang lain semua kita kena pindah sebelah kanan. Okay, tapi macam mana pula konsep kalau kita pindah? Okay, konsep yang korang kena ingat bila perkara rumus ni ialah simbol sama dengan. So, tips ada dekat sini ya. Kalau korang ada buku nota, bagus kalau korang boleh salin tau. So, kalau tips pertama, bila kita jumpa sahaja simbol sama dengan. Simbol sama dengan ni sangat-sangat penting ah. Okay, so kalau simbol sama dengan dekat sini, bila kita nampak, contoh bila kita nanti kita nak ubah dia sebagai perkara rumus, kalau sebelah kiri dia positif, kita nak pindahkan dia punya algebra tu pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif. Okay, bila negatif, pindah sebelah dia akan jadi positif. Bila darab, pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Bila bahagi, pindah sebelah dia akan jadi darab. So, kalau simbol bahagi ni, jarang kan kita jumpa soalan exam ada tulis bahagi. Tapi biasanya, kalau bahagi ni, yang soalan dia per. Contoh, A per 2 sama dengan 3. So, dapat tak kat sini? Ada simbol macam ni kan? Kalau korang tengok betul-betul, dia sebenarnya simbol dia sama juga dengan bahagi. Ini clue yang korang kena tahu lah. Ni tips penting yang korang kena tahu. Bila bahagi, bila pindah sebelah, dia jadi darab. Kita dalam soalan exam, dia tak bahagi, simbol bahagi ni. Jadi, korang kena pandai. Bahagi dia datang dalam bentuk pecahan. So, bila korang nampak dalam bentuk pecahan, bermaksud nampak tak yang per tu, dia sebenarnya tengah cerita dekat kita. Kau tahu tak, aku sebenarnya bahagi. So, macam mana kita nak dapatkan A tu? 2 ni kita pindah sebelah. Bila kita tahu bahagi, bila kita pindah sebelah, operasi dia kita kena darab. Bermaksud 2 dengan 3 ni, kita kena darabkan dia. So, kita dapatlah A sama dengan 6. Okay? So, ini kiranya asas. Korang kena strong dulu benda ni. Especially bahagi ni. Sebab ini selalu masuk PT3, selalu masuk SPM. In fact, dia akan guna pakai sehingga korang masuk matric atau apa universiti nanti. Okay, so ini yang paling asas. Wajib tahu, okay? Positif, pindah sebelah negatif. Negatif, pindah sebelah positif. Darab, pindah sebelah bahagi. Bahagi, pindah sebelah dia jadi darab. Okay, guys. Now, let's get to the question. Okay, bismillahirrahmanirrahim. A tambah 2B sama dengan C. Ingat kita nak jadikan tajuk utama dia ialah A sahaja. So, kalau kita tengok, kita dapat bahagikan dia. Ini bahagian sebelah kiri dan ini bahagian sebelah kanan. Okay, korang identify tu dulu. Okay, sekarang fokus kita nak A sahaja kan, sebelah kiri. Tetapi dekat sini, A tambah 2B. So, kita nak A saja, tapi ada tambah pula 2B. Apa yang kita kena buat? Dekat sinilah kita start circle. Okay. Ingat tak tadi yang kita belajar tambah, pindah sebelah jadi tolak, tolak pindah sebelah jadi tambah tu? Inilah yang kita nak guna pakai. Nampak tak 2B ni, kita tak nak di sebelah kiri. Kita nak pindahkan dia sebelah kanan. So, bila dekat sini, depan dia positif. Jadi, bila kita nak pindahkan sebelah sini, daripada positif ni, kita akan pindah, dia akan jadi negatif. Itulah pentingnya tips ni. Okay. So, sekarang jawapan yang kita nak, A kita stay je sebelah kiri sebab itu yang kita nak. C kita salin balik sebab dia memang sebelah kiri. So, kat sini positif 2B. Bila pindah sebelah, dia akan jadi negatif 2B. Ini paling simple korang kena ingat. So, daripada positif, pindah sebelah, dia jadi negatif. Itulah yang saya maksudkan sini. Bila dia pindah saja simbol sama dengan dekat sini. Alamak. Tunjukkan jari tu pula. Okay, sama dengan. So, ini positif 2B. Kita tak nak di sebelah kiri. Kita nak pindah di sebelah kanan. Sebab tu daripada positif, dia tukar jadi negatif. It's quite simple, guys. This one.
Next. Macam mana pula soalan ni? 3A tolak B sama dengan 5B. Okey, sekarang yang kita nak dekat sini 3A tolak C ada sebelah kiri dan sebelah kanan dia ada 5B. So 5B kita biarkan diam-diam dekat situ. 3A kat sini, A sebelah sini. So dah settle. Sekarang kita nak pindah dahulu C. Kita nak pindah dulu yang ni, negatif C. Okey, tengok negatif C dia sebelah kiri. Bila dia nak pindah simbol sama dengan, daripada negatif, bila pindah sebelah dia akan jadi positif. So dekat sini 3A kita maintain je sebelah kiri. 3A, sini simbol sama dengan 5B salin balik. So negatif C bila kita pindah sebelah dia akan jadi positif. So dia akan jadi sini positif C. Okey, adakah soalan tu dah siap? Okey, adakah soalan tu dah siap? Nope. Sebab nampak tak dia dah cakap ukapkan A sebagai perkara rumus. Jadi A dia ialah dia nak A sahaja. Tapi dekat soalan ni 3A. Boleh tak kita tinggal jawapan macam ni? Tak boleh. So sekarang kita nak tinggal A sahaja. Apa yang kita kena buat dengan 3 tu? Sini konsep yang korang kena tahu pula. Okey, 3 ni pindah sebelah. Mungkin 5B tambah C tolak 3. Ini memang biasa student buat. Memang biasa. Okey. So, dekat sini, bukannya dekat sini positif. Korang mesti fikir kat sini positif. Bila pindah sebelah, dia akan jadi negatif kan? So, kat sini jadi negatif 3. Bukan. Bukan So, sebenarnya operasi yang kita sedang tengok ialah darab. Okey, kenapa darab? Okey, kalau korang belajar dulu, 3A ni bermaksud 3 darab A. Sebab itulah kita dapat 3A. Sebenarnya dia tak tulis di antara 3 dengan A tu operasi mereka ialah darab. So kalau dekat sini saya kecilkan skop dia, 3 darab A dapat 3A sama dengan 5B tambah C. Okey. Sekarang 3 darab A. Kita tahu bila operasi darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi. So sekarang kita nak A kita stay. A kita duduk diam-diam dekat situ. 3 tu yang kita nak pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. 5B tambah C. So, biasa korang tulis macam ni, bahagi 3. Tak, ini bermaksud C sahaja bahagi 3. Bukan 5B. Sepatutnya 5B tambah C, semua ni bahagi dengan 3. So, cara untuk tulis macam ni salah. Korang boleh buat kalau korang letak bracket macam ni. Dan ini betul. Tapi cara yang lebih mudah ialah, nak tulis jawapan ialah, bila dekat sini darab, kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So, bila bahagi, kita terus buat pecahan. 5B tambah C bahagi 3. Okey? 5B tambah C bahagi 3. So, inilah jawapan sebenar untuk A. So, nampak tak hari ni kita dah belajar tambah, tolak, darab. Okey? Okey, so next. Kita try pula soalan ni. 7C sama dengan A tolak 2B. Okey, sekarang kita tengok pula A kita ada duduk dekat sebelah kiri. Okey, sebenarnya kalau korang belajar dekat dalam buku teks, korang kena pindah A tu, pindah sini. Betul tak? Okey, kita try dulu yang ikut cara buku teks. So, sekarang 7C sama dengan A tolak 2B. So, sekarang 7C ni dia sebelah kiri kan? Kita nak pindah dia sebelah kanan. A pula dia dekat sebelah kiri. Kita nak pindah dia sebelah kanan. Yang ini negatif 2B dah memang sebelah kanan. Tak payah ubah apa-apa. Okey, so yang ini. So, A ni kan sini positif. Bila pindah sebelah, dia kat sebelah kanan, dia sekarang positif. Bila pindah sebelah, dia akan jadi negatif. So, dia akan jadi negatif A sama dengan negatif 2B ni kita salin balik. 7C. Okey, 7C depan dia adalah positif. Bila pindah sebelah, dia akan jadi negatif 7C. Okey, sama juga dengan soalan ni tadi. Yang ni ada 3A. Kat sini ada negatif kan. So, kita nak A sahaja. So, bermaksud kita nak bahagi semua ni. Negatif 2B tolak 7C bahagi negatif 1. So, apa bahagi negatif 1? Kenapa dapat negatif A? Sebenarnya operasi dia ialah negatif 1 darab A. Sebenarnya lah, negatif A ni datangnya daripada negatif 1 darab A. So, bila kita nak jawapan kita A sahaja, negatif 1 tu kita pindah sebelah. Dia akan jadi bahagi. Okey? Sebab itulah kat sini korang nampak macam bahagi kan?
Okay, so sekarang kita nak A sahaja. So, negatif bahagi negatif, kita dapat positif. Ini korang belajar waktu integer form 1, bab 1. So, sepatutnya dah ingat lah. Negatif bahagi negatif dapat positif 2B. Negatif bahagi negatif, kita dapat positif 7C. So, jawapan dia ialah A sama dengan 2B tambah 7C. Okay, yang ini yang kalau korang belajar melalui buku teks. Ini. Tapi ada cara shortcut yang korang boleh buat. Cara shortcut yang ke situ, aku tunjuk kat sebelah sini ya, bawah ni. Okay, so kita salin balik. 7C sama dengan A tambah 2. 7C sama dengan A tolak 2B kan. Okay, sampai dekat sini. Sekarang kan fokus kita nak jadikan A tu duduk diam seorang-seorang kan, sebelah kiri kan. So, apa yang kita boleh buat ialah, kita nak biarkan A tu biar je dekat situ. Biar je A tu kat sebelah kanan pun. Walaupun sepatutnya kita kena pindahkan, tapi biar je. Kita nak buat cara lebih senang supaya kita kurang mistake. Dekat sini, takut mistake dia, korang tulis sini negatif, korang letak sini positif. Sepatutnya kena bahagi negatif 1. Korang tak tahu konsep. So, kat situ maybe akan buat silap. So, shortcut dia dekat sini. So, kita nak tinggal A tu sebelah kanan. Biarkan je. Tapi kita nak pindah negatif 2B ni. Pergi sebelah. Itu sahaja. Jadi, kita akan dapat 7C. Tambahlah 2B sama dengan A. So, untuk kita dapatkan jawapan yang lebih cantik, sebab dia minta ungkapkan A sebagai perkara rumus kan, bermaksud kita nak A sebelah sini. Betul tak? So, apa yang kita boleh buat ialah kita switch je tempat dia. Ni dengan ni, kita switch sahaja tempat dia. So, A dah memang A. 7C tambah 2B, kita tulis kat sini. 7C tambah 2B. Okay guys. Daripada sini, korang nampak. Sama tak jawapan dia? See? Sama kan? Kat sini, depan dia 2B tambah 7C. Sini 7C tambah 2B. Sama je. Ada 2 bola tambah 7 cawan. Sini pun ada 7 cawan tambah 2 bola. It's just the same. They are definitely the same. So, nak buktikan dekat sini, kalau korang tak arif benda ni, dan dekat sini dia ada banyak gila step, korang kena pindah sebelah kiri, ini kena pindah sebelah kanan. Instead of that, kau hanya tukarkan negatif 2B tu sahaja yang pindah ke sini, and then kau switch je tempat A dengan BC tu. They are definitely the same guys. Cuma kat sini lebih rumit sebab kau kena bahagi dengan negatif 1. Itu kalau korang tahu itu negatif 1. Kalau ini masih blur-blur, korang tinggalkan macam tu, dah salah. So, simple step is this one. Okay? So, itu yang soalan ni. So, now, kita try yang ni. Negatif 8B sama dengan 3A tambah 5C. Kejap. Boleh tulis kat sini kan? Okay, negatif 8B sama dengan 3A tambah 5C. Okay, kita nak try konsep yang ini. 3A tu biar je sebelah sini. Yang lain baru kita pindah. Okay. So, negatif 8B sama dengan 3A tambah 5C. So, 3A ni kita nak dia diam-diam je dekat situ. Kita nak pindah 5C ni dulu. Okay, so kita check lah. Kalau sebelah kanan dia positif, bila kita pindah sebelah sini, dia akan jadi negatif. So, kat sini negatif 8B tolak 5C sama dengan 3A. Sama juga 3A ni datang dari apa? 3A ni kan dia datang dari 3 darab A. Tapi kita nak A sahaja. So, bila darab, okay, sebelah kanan ni ada darab. So, bila dia pindah sebelah kiri, dia akan jadi negatif. Okay, dia works on both way. So, kalau kanan ni dia dah positif, bila kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So, sekarang kita nak jawapan kita. Sini hanya tinggal A. Okay, sini hanya tinggal A. So, kat sini negatif 8B, negatif 5C, bahagi 3. Sini je. 3 ni, kan sini operasi darab, bila pindah sebelah dia akan jadi bahagi. So, kita tinggal jawapan kita macam ni. Tapi, nak lagi cantik kan dah cakap, bila dia minta A sebagai perkara rumus, dia nak tajuk dia A. So, kalau nak cantik, A tu sebelah kiri. So, kita pindahlah dia menjadi A sama dengan negatif 8B tolak 5C bahagi 3. Okay?
So I am done, Alhamdulillah. So kalau korang rasa faham and then nak join our online class, boleh je contact nombor ni 0128155042 ataupun boleh tekan link yang Tita Ain dah share dekat komen. Kami ada banyak buat kelas online untuk semua tahun daripada year 4 sampailah SPM. And then kelas online kami dia secara live. Maksudnya korang waktu kami mengajar tu secara live. Macam ni lah, korang boleh tanya apa soalan yang korang nak tanya kan. So, and then video-video yang lama-lama pun korang boleh review balik. Contoh nak buat, kami ada bagi nota. So, kalau nak salin nota pun boleh. Ada quiz. So, kalau dia sama macam kelas biasa, kelas physical. Which is, kalau korang tak faham apa-apa, boleh terus tanya time tu. So, kalau nak join our online class, korang bincang dulu dengan parents ataupun minta parents yang contact. Okay? Hai Dasman. Okay, so ini rumus algebra yang paling asas yang korang kena tahu. Ini tips yang paling utama. It work on both ways. So kalau sini positif, pindah sebelah jadi negatif. Sama juga negatif, pindah sebelah dia akan jadi positif. Okay? Negatif pindah sebelah jadi positif, positif pindah sebelah negatif. Darab pindah sebelah jadi bahagi, bahagi pindah sebelah jadi darab. Bahagi sebelah kiri, pindah sebelah kanan, dapat darab. Sini pun pindah